Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah 31 Ogos bersama saya Khadijah Faisal. Menteri Kewangan Israel Bezalel Smotrich membuka topeng sebenar rejimnya. Watak paling ekstrim dalam Kabinet Zionis itu membentang plana perampasan berperingkat ke atas Gaza jika Hamas terus bertegas untuk tidak melucutkan senjata. Itu bukan sekadar retorik politik tetapi bukti terang lagi bersuluh bahawa Israel tidak pernah berniat membawa keamanan. Sebaliknya, yang mereka inginkan ialah penjajahan total, memusnahkan rumah, merampas tanah dan menghapuskan identiti sebuah bangsa yang sudah berabad-abad menjadi mangsa. Kebiadaban seperti ini mengulangi corak penjajahan klasik, menuduh mangsa sebagai pengganas. Sedangkan mereka sendiri merupakan pelaksana keganasan yang sistematik. Rancangan Bezalel Smotrich itu pada hakikatnya adalah pelan rompakan terancang. Dalihnya Hamas seperti biasa, Israel memerlukan musuh untuk menghalalkan segala bentuk keganasan. ועכשיו אנחנו בעצם מתחילים לגבות מחמאס מחיר טעות או התבצרות בטעות ככל שנמשכת המלחמה וחמאס לא נכנע ולא משיב את החטופים. אגב, בעיניי זה מנוף הלחץ הגדול ביותר על חמאס לכניעה ולהשבת כל החטופים. כל שבוע שחולף שחמאס גורר אותנו למלחמה ולא נכנע, אנחנו מספחים עוד שטח מהרצועה. תראו איך זה נראה. Watak yang sama juga pernah mendesak rampasan kawasan di tebing barat. Dan lihatlah wilayah itu ketika ini. Habis dijarah, malah pohon zaitun yang menjadi sumber pendapatan penduduk tempatan licin ditebas. Gaza mungkin akan menjadi seperti tebing barat. Jika Hamas esok hilang dari peta, adakah Israel akan memberi merdeka? Jawapannya tidak. Kerana yang mereka inginkan bukan keamanan, tetapi tanah tanpa orang Palestin. Motifnya terbukti. Zionis tidak pernah puas. Setiap gencatan senjata hanya menjadi jeda untuk mengatur langkah. Setiap tuntutan melucutkan senjata hanya topeng untuk melucutkan maruah dan kedaulatan orang lain. Apa yang dibawa Smotrich ini ibarat perompak yang masuk ke rumah orang, membakar dapur, meruntuhkan bilik. Inilah kebiadaban yang ditontonkan Israel kepada dunia. Membunuh, disulam dengan bahasa diplomatik. Ironinya, segala keganasan ini masih dapat dijual ke pentas antarabangsa sebagai hak mempertahankan diri. Israel mahu menjadikan Gaza ladang eksperimen menguji sejauh mana dunia sanggup membisu. Sehingga kini, kutukan hanya menjadi angin sepoi-sepoi di udara tanpa tindakan tegas yang benar-benar menggoncang rejim Zionis. Jika dunia terus berdiam diri, selagi itulah Israel akan menjadikan darah dan air mata Palestin sebagai tebusan untuk politik dan ideologi mereka. Ketika dunia membisu, masih ada pihak yang nekat untuk mempertahankan Gaza. Dari ufuk Nusantara lahir sebuah pelayaran yang enggan tunduk kepada kezaliman. Sumud Nusantara bakal membelah Samudra Mediterranean demi misi memecahkan kepukan Zionis. Pelayaran ini bukan sekadar perjalanan kapal dari rantau Asia Tenggara menuju Gaza. Ia adalah simbol penentangan, satu isyarat bahawa dunia tidak akan diam ketika rejim Zionis semakin menggila, menutup setiap lorong kehidupan rakyat Palestin. Jika Handala melambangkan juditan kanak-kanak Palestin yang dirampas masa depannya dan Madeline menjadi saksi keberanian aktivis Eropah, maka Sumud Nusantara adalah suara timur yang bergema ke barat. Kesemua pelayaran ini bukan sekadar menghantar bantuan, tetapi mengukir naratif bahawa kepungan Israel bukan undang-undang tetapi jenayah. Dan jenayah itu kini dilawan bukan sahaja di darat tetapi juga di lautan. Israel boleh membina tembok konkrit setinggi langit di darat, tetapi mereka lupa bahawa samudra adalah milik Tuhan, bukan milik Zionis. Hari ini kita berada di Barcelona, di Spanyol, dan alhamdulillah saat ini lebih daripada 50 negara sedang berkumpul berada bersama-sama di dalam sebuah gerakan massa untuk kita memecahkan kepungan ke atas Gaza melalui jalan laut, membuka koridor kemanusiaan dan memastikan bantuan berjaya sampai insya-Allah kepada penduduk-penduduk yang sangat memerlukan pada saat ini. Dan insya-Allah hari 31 Ogos ini
kapal-kapal ini akan berlayar untuk bergabung bersama-sama dengan kumpulan-kumpulan kapal-kapal yang lain dari Tunisia dan negara-negara Eropah, seterusnya bergerak untuk memecahkan kepungan ke atas bumi Gaza. Apa yang dilakukan Sumut Nusantara bukan perkara kecil. Ia adalah kesinambungan dari Mavi Marmara hingga Freedom Flotilla, di mana darah para syuhada dan aktivis telah tumpah di lautan. Tetapi gelombang solidariti terus memukul sombongnya rejim Zionis. Lebih besar daripada misi membawa bantuan, ia adalah mesej bahawa Nusantara kini menjadi suara yang mengaum di tengah arus global. Tuan-tuan dan puan-puan, suara kalian sangat penting untuk memastikan tekanan dapat diberikan kepada kerajaan-kerajaan yang sedang berada bersama-sama dengan Zionis Israel, yang mana diam mereka menunjukkan bahawa mereka rela dan redha dengan apa yang sedang dilakukan oleh pihak musuh. Dan suara kalian di mana saja kalian berada sangat-sangat penting untuk memastikan rakyat Malaysia yang berada bersama-sama dengan gerakan ini dapat dilepaskan dengan selamat dan juga dapat kembali ke tanah air dengan selamat setelah misi selesai kelak. Israel boleh menuduh, menghalang dan menyerang, tetapi mereka tidak boleh menafikan bahawa setiap pelayaran ini merobek naratif palsu mereka bahawa kepungan itu sah. Solidariti ini tidak menggunakan peluru untuk menghalang Zionis, sebaliknya hanya membawa keberanian yang tidak mengenal sempadan. Jika Israel mahu menjadikan Gaza penjara, maka umat Islam menjadikan lautan sebagai jalan pembebasan. Kepungan itu pasti akan pecah kerana ombak tidak pernah tunduk pada tembok. Bertemu kembali. Dari Gaza, kita beralih kepada isu hangat di negara jiran Indonesia. Gelombang demonstrasi yang tercetus di beberapa wilayah bukan sekadar luahan marah rakyat kepada kemewahan elit politik, tetapi cerminan jurang sosial yang makin melebar. Percikan kemarahan itu meledak lebih dahsyat susulan kematian seorang pengemudi ojek yang didakwa menjadi simbol ketidakadilan negara. 50 juta rupiah atau 13,000 ringgit sebulan untuk rumah ahli parlimen di negara yang masih berjuang dengan inflasi makanan dan kemiskinan bandar bagaikan menyiram minyak ke api keresahan sosial. Jumlah itu adalah 10 kali ganda gaji minimum di bandar terbesar Jakarta. Malah masih ada lagi guru yang masih bergaji RM300 sebulan dan pekerja lain masih menerima upah RM12 sehari, yang mencipta naratif elit hidup di Menara Gading, rakyat terhimpit di lorong sempit. Bantahan tersebut mengheret ribuan rakyat termasuk pelajar mengadakan protes di luar bangunan parlimen di Jakarta. Belum reda dengan isu alaun perumahan ahli parlimen, tragedi kematian Afan Kurniawan, pengemudi ojek berusia 21 tahun, menjadikan api itu marak. Rakaman video dirinya dilanggar kenderaan taktis Brimob tersebar di media sosial, menjadikan Afan ikon baharu ketidakadilan. Saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggungjawab. Dari Jakarta hingga Makassar, dari Surabaya hingga Papua, rakyat turun ke jalan bukan sekadar menuntut keadilan untuk seorang anak muda, tetapi melawan sebuah sistem yang dianggap culas dan zalim. Hampir 600 orang ditahan termasuk pelajar bawah umur yang disekap akses kepada bantuan guaman. Ironinya, krisis ini berlaku saat Presiden Prabowo Subianto cuba menampilkan imej stabil di peringkat antarabangsa. Namun lawatan diplomatiknya ke China terpaksa dibatalkan, sementara pasaran saham jatuh dan rupiah melemah. Kepercayaan ekonomi sama seperti kepercayaan politik, terhakis dalam sekelip mata. Apa yang jelas, demonstrasi ini bukan hanya tentang alaun dan seorang mangsa. Ia adalah referendum jalanan tentang jurang sosial dan cara negara mengurus kuasa. Baik, sekian Global Hijrah edisi 31 Ogos, lagi kepasan isu ummah antarabangsa dan dunia Islam minggu depan. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.